أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Saudara muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur kita pada Allah. Malam ini sekali lagi Allah Ta'ala pertemukan kita setelah hampir 3 bulan saya tak bersua dengan tuan-tuan, tak bertemu dengan tuan-tuan dalam majlis ilmu kita, atas kerana musibah yang menimpa kepada negara kita dengan adanya COVID-19. Habis semua jam, bukan setakat hal ehwal negara, ekonomi negara, yang boleh kerja tak boleh kerja, yang boleh sekolah tak boleh sekolah, yang boleh mengajar tak boleh mengajar, yang nak ke surau ke masjid tak boleh. Segala-galanya dengan sebab satu musibah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Itulah yang dikatakan tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau tak faham-faham juga tak tahu. Tuan-tuan, bila kita bercerita tentang ayatullah ataupun tanda-tanda kebesaran Allah, tak payah nak cari jauh-jauh, bukan susah sangat. Tengok pada apa yang Tuhan bagi kepada kita, cukup melambangkan kebesaran Allah. Baru-baru ni pula Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuk kepada kita, tahun ini kali ketiga kita mengalami gerhana. Betul? Sedar tak sedar hari tu kita gerhana? Masjid ada buat tak semayang solat sunat gerhana? Tak apalah. Ini adalah kali yang ketiga Tuhan tunjuk. Tuhan tunjuk bagaimana satu makhluk yang kecil bernama bulan, dia lagi kecil daripada bumi. Bumi pula lagi kecil daripada matahari. Matahari pula satu planet yang paling besar sekali, tiba-tiba boleh dikalahkan oleh bulan yang secoet kecil. Gerhana matahari itu berlaku pukul berapa? Kira-kira pukul 2.45, pukul 3 macam tu lah. Bagaimana Allah Ta'ala tunjukkan, kalau nak banding bulan dengan matahari, matahari ni besar, panas, makhluk paling besar, makhluk paling tinggi, paling panas.
Tiba-tiba dengan arahan Allah Ta'ala, bulan boleh menutupi cahaya matahari. Kita tengok cahaya lain macam hari tu, mendung. Ada orang tak tahu waktu tu gerhana, kan? Apa hal matahari ni tiba-tiba lain macam cahayanya? Loh, rupanya dia tak tahu. Dia tak ambil tahu tentang gerhana. Begitu juga Allah Ta'ala tunjuk kepada kita tanda-tanda kebesaran dia. Tuan-tuan tahu atau tidak, COVID-19 ni, kuman ni, berapa besar saiznya? Saya bukan nak cerita pasal sains, tuan-tuan. Tengok mana apa yang ustaz cerita pasal ilmu alam. Orang cerita agama. Dah, saya nak bawa tuan-tuan apa yang berlaku ni atas kehendak Allah. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, Allah Ta'ala tu maha besar. Bagaimana benda yang berlaku ini ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada kaitan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak lain dan tak bukan, dia minta supaya kita tunduk, patuh, surrender. Janganlah lawan-lawan Tuhan lagi. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil iktibar, wahai orang yang boleh melihat. Tuhan tunjuk macam-macam. Tuhan tunjuk dengan angin. Dia boleh jadikan angin tentera Allah. Berapa banyak orang susah hati dengan angin. Ada negara yang kena puting beliung, ada negara yang kena musibah taufan dengan angin. Angin je pun. Berapa banyak negara yang rugi, yang jatuh ekonominya kerana bencana yang Tuhan datangkan dalam bentuk angin. Angin yang selama ni kawan kita, geng kita, sahabat karib kita. Pasal apa kita kata angin ni sahabat kita? Sebab kita perlukan dia hari-hari. Tuan-tuan, kalau tak pasang angin ni, saya tak nak ngajar. Tuan-tuan aja sejuk, saya panas. Tuan-tuan masuk ke rumah, mula-mula tuan-tuan buka apa? Selain daripada buka lampu. Buka lampu, buka kipas. Betul tak? Bermakna angin ni keperluan, angin ni kehendak, angin ni kawan kita. Sentiasa menemani kita. Time makan dia ada, time tidur pun dia ada sekali. Betul tak? Time masak pun, bini kita tengah masak pun angin pun berkipas sekali. Dan macam-macam lah kita buat, mesti ada angin, mesti ada kipas. Bermakna ini sahabat kita. Tiba-tiba atas kehendak Allah, dia boleh menjadi musuh kita. Kalau tiba masanya Allah Ta'ala bertindak, Allah Ta'ala menunjukkan besar dia, kuasa dia, Allah Ta'ala jadikan angin itu sebagai tenteranya. Maka bertukarlah angin itu menjadi puting beliung. Angin kencang, ribut taufan. Berapa banyak negara yang kena taufan itu, taufan ini, rugi. Amerika Syarikat, satu negara yang besar, saya dah cakap banyak tadi. Satu negara yang besar, dia ada nuklear, dia negara yang paling kuat selain daripada Rusia, China. Tiba-tiba bila dia dilanda satu taufan bernama taufan Florence, yang akan melanda satu negeri nama Florida. 2 kali Amerika kena dalam tempoh 3 tahun. Seluruh penduduk negeri bernama Florida, Florida ni besar tuan-tuan, diarahkan pindah, pergilah ke negeri lain, pergilah rumah pak saudara mana, ke adik-beradik mana. Jangan duduk 2-3 hari dekat Florida ni. Sebab apa? Taufan Florence ni, kalau dia datang, tak ada siapa lagi selamat. Kita tuan-tuan pernah diarahkan keluar daripada Perak? Tak pernah. Tak pernah. Rugi Amerika. Sekali angin tu lalu, dia bukan duduk diam-diam lama-lama sejam 2. Dah. Angin tu dia lalu aja. Dalam tempoh beberapa minit, Amerika rugi 21 bilion. Buat kali pertama. Dalam tempoh 3 tahun tu, dia kena lagi sekali taufan Florence ni. Tuan-tuan,
kenapa kamu tak guna nuklear kamu tu untuk lawan angin yang Tuhan hantar? Angin je pun. Sebab tu kalau tak boleh nak lawan angin yang Tuhan hantar, jangan lawan Tuhan. Jangan hina Islam. Jangan hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan zalim terhadap umat Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga air. Air ni keperluan. Dalam badan kita ada 60% air dan kita pula perlukan air kurang-kurangnya 8 gelas satu hari. Nak makan kena air, masuk bilik mandi nak kena air, nak buang air nak perlukan air, nak minum perlukan air, nak wuduk perlukan air, nak basuh pinggan, basuh baju perlukan air. Air ni sahabat kita. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala boleh tukar dia menjadi musuh kita, tentera Allah. Dalam bentuk tsunami, banjir besar dan macam-macam lagi. Begitu juga lah tuan-tuan, makhluk yang bernama kuman COVID ini juga adalah tentera Allah. Tentera Allah. Tuan-tuan tahu saiz dia berapa? 0,0,0,0,0 bukan 5 dah. 8 kali 0. Perpuluhan sekian nombor. Tuan-tuan, saya tak ingatkan nombor tu, tapi ini saintis yang cakap. Saintis yang kata. Kuman ni dia bukan besar sangat pun. 0,0,0,0,0,0,0 perpuluhan nombor-nombor sekian. Halus tak tuan-tuan? Halus sangat. Tapi bila Allah Ta'ala hantar COVID ni, 150 buah negara jatuh habis. Bukan setakat Malaysia, bukan setakat Asia, bahkan negara-negara Europe yang hebat-hebat ni. Arab Saudi pun terpaksa batalkan haji untuk tahun ni. Hanya boleh orang tempatan saja buat haji. Umrah, insya-Allah kalau tak ada aral, bulan 9 dah boleh start. Sebab saya bawa orang pergi umrah, saya dah dapat dah bayangan. Dia kata Saudi Airlines dah bagi tahu kepada syarikat-syarikat umrah yang guna pakai penerbangan mereka ni, bulan 9 dah boleh buat terbang. Tapi haji belum boleh lagi. Muslimin dan muslimat dan rahmat ya Allah. 150 buah negara. Apa jadi 150 buah negara termasuk Malaysia kita ni? Ekonomi semua jatuh. Yang boleh kerja tak boleh kerja, yang boleh sekolah tak boleh sekolah, yang boleh berniaga tak boleh berniaga, yang boleh ke masjid ke surau tak boleh, yang selama ni boleh duduk rapat tak boleh duduk rapat. Macam tu tuan. Yang sebelum ni boleh salam tak boleh salam, yang sebelum ni boleh kenduri tak boleh kenduri. Habis batal semua kenduri kahwin. Orang caterer macam mana? Ada caterer. Lebur. Baru ni saya di Kuala Lumpur jadi saksi nikah anak saudara saya. Menong saya. Apa-apa nikah macam ni. Dia punya tuan kadi ada dekat video tu. Dia dekat jabat dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam tuan. Siapa saksi? Kita mengangkat tangan saya. Nama, nombor IC. Dia pun tanya, siapa bapak mentua, siapa bapak mengantin, siapa nama mengantin. Semua secara online. Satu perkara yang kita tak biasa. Ya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selama ni saya tengok nikah online ni hanya melalui video-video YouTube ke apa semua, tak pernah mengalami pun. Jadi bila saya diminta oleh abang saya jadi saksi, saya pun hadir. Oh, macam ni rupanya nikah online. Haji nak? Sekali lagi. Seumur hidup nak merasa nikah online. Ya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Hanya kerana kuman yang sangat halus
Berapa dia punya saiz tadi? 0,0000000. 8 kali kosong. Halus ke tak halus? Sangat halus. Perpuluhan sekian-sekian nombor. Ini dapatan daripada saintis sendiri. Bagaimana kuman yang sehalus ini boleh mengalahkan negara kuat China? Oh, yang mana sebelum COVID tu, siapa dia punya presiden? Yang Jinping. Jinping ke? Yang Jinping. Ambil wang lah. Kita adalah satu kuasa besar dunia. Kita menguasai ekonomi dunia. Tidak ada siapa yang menghalang kuasa kita. Dia bunuh rakyat Islam. Di mana? Di Urut. Apa wilayah dia? Lupa dah saya. Masyarakat Muslim Urut. Ratusan ribu mati. Inilah yang Allah Ta'ala kata di dalam surah Al-Alaq. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Kadang-kadang manusia ni dia suka melampau. Orang tu tak buat jahat dengan kamu pun, yang kamu bunuh, dema kenapa? Orang tu tak kacau kamu pun, orang tu tak curi barang kamu pun, orang tu tak usik keluarga kamu pun, orang tu tak bunuh anak-anak kamu pun. Kamu bunuh anak-anak dema, kamu bunuh mak ayah dema, kamu rampas harta benda dema. Ar-ra'ahu istaghna. Kenapa manusia ini Tuhan kata suka melampau? Ar-ra'ahu istaghna. Rasa hebat sangat. Rasa sombong, hebat, takabur sangat. Maka tiba masa Tuhan tunjuk sombong dia pula. Ya, tiba masa Tuhan tunjuk pula kekuatan dia dengan Tuhan hantar COVID-19. Bermula daripada wilayah Wuhan sampailah merebak satu dunia, sampailah ke Malaysia kita ini dengan hanya Quran. Begitu juga dengan penghinaan terhadap Islam. Kita tak pernah lupa bahawa masyarakat barat menghina Islam bertubi-tubi, pijak Quran, bakar Quran, hina Islam, hina Allah, hina Nabi Muhammad. Tuhan kata, ar-ra'ahu istaghna. Kenapa mereka ni sanggup buat macam tu? Kerana dah berasa hebat sangat, berkuasa sangat. Maka Tuhan tunjuk pula kuasa dia. Kamu rasa kamu kuat sangat, kamu jahanamkan negara Afghanistan. Kamu rasa kamu kuat sangat, kamu hancurkan negara Iraq. Kamu rasa kamu kuat sangat, kamu zalim terhadap umat Islam. Kamu biar Palestin itu dihina, kamu biar rakyat-rakyat Palestin itu melarat, kamu biar orang-orang Islam menderita. Akhirnya Tuhan tunjuk kuasanya. Tak payah Tuhan turunkan burung ababil, tak payah Allah Ta'ala hantar malaikat untuk menyerang, untuk memerangi manusia. Allah Ta'ala hantar COVID-19. Tuan-tuan, yang 150 buah negara yang jatuh, yang teruk kerana COVID-19 termasuk Malaysia ni, termasuklah kuasa-kuasa besar. Amerika, Britain. Britain termasuklah Perdana Menteri dia pun kena juga. Termasuklah negara besar yang lain, Perancis, Itali lah, macam-macam semua jatuh. Ni yang Tuhan kata, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil aktibar wahai orang yang boleh melihat. Kalau kamu cuba nak lawan Tuhan, kamu tak boleh lawan. Kalau kamu cuba nak rasa besar diri, nak lawan Tuhan, lawanlah dulu COVID-19. Tak terlawan. Pening kepala tengok. Negara-negara yang paling hebat, Amerika, Britain, walaupun dia orang ni ada saintis-saintis perubatan yang paling hebat di dunia, tak boleh langsung mencari apa ubat untuk melawan COVID-19. Subhanallah. Kan mereka yang bukan setakat hebat dari segi ketenteraan, bahkan mereka ini demo ni juga hebat dari segi teknologi sains demo. Sains perubatan, sains itu, sains ini, semua datang daripada demo. Tengok, sampai sekarang tak jumpa pun apa ubat COVID-19. Yang mereka boleh buat apa dia? Langkah-langkah pencegahan. Tuan-tuan, dulu ada bekas timbalan menteri
Kesihatan cakap. Kita tidak ada obat untuk menentang COVID-19. Yang kita hanya ada apa? Pencegahan. Pencegahan yang paling baik sekali kita boleh buat, hari-hari paling tidak 5 ataupun 6 kali. Mesti basuh muka, mesti basuh tangan, mesti basuh kaki. Betul tak? Yang cakap tu timbalan Menteri Kesihatan bekas. Dia bukan orang Islam, dia orang Cina. Tak jauh pun daripada tempat kita. Kawasan saya juga. Di Parlimen Bopeng. Saya nak tanya tuan-tuan, agama apa yang menyuruh kita basuh muka, basuh tangan, basuh kaki hari-hari? Satu hari mesti 5 kali. Agama Nasrani, agama Kristian ke yang suruh kita basuh muka, basuh tangan, basuh kaki 5 kali satu hari? Agama Yahudi ke yang menyuruh kita basuh muka, basuh tangan, basuh kaki 5 kali satu hari? Tidak. Agama Buddha, agama Hindu ke yang suruh basuh tangan, basuh muka, basuh kaki 5 kali satu hari? Tidak. Islam, tuan-tuan boleh jumpa dalil dan hujahnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Wa idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum. Apabila kamu nak sembahyang, fagsilu wujuhakum, masuklah muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan masuklah tangan kamu sehinggalah siku. Famsahu bi ru'usikum, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bah, dan sapulah ataupun basuhlah kaki kamu sehinggalah ke buku lari. Tuan-tuan boleh jumpa dalam kitab Bible, dalam Injil, tak jumpa. Tuan-tuan boleh jumpa dalam kitab Taurat, tak jumpa. Tuan-tuan boleh jumpa dalam kitab orang Buddha, orang Hindu, orang India, orang Kadazan, dusun, iban dan sebagainya, tak jumpa. Kita jumpa dalam Quran. Rupanya wuduk itu bukan sekadar untuk sembahyang, tapi wuduk itu juga adalah untuk pencegahan daripada virus dan kuman. Jadi kalau Quran dah kata apa yang sains kata, apa Quran cakap sama macam orang sains cakap, kenapa tak beriman dengan Quran? Tidak. Apabila saintis-saintis perubatan ini kaji macam mana nak cegah daripada kena COVID ni, tengok-tengok itu yang Quran kata. Apa yang mereka kata, teli macam tu Quran kata. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum, bila kamu nak mendirikan solat, basuh muka. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan kamu sampailah ke siku. Famsahu bi ru'usikum, kemudian sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian kaki kamu sampailah ke buku lari. Subhanallah, bermakna Islam itu telah mendahului sains. Apa yang mereka kata hari ini, apa dapatan yang mereka jumpa hari ini, apa research, apa kajian yang mereka buat hari ini, Quran dah kata 1400 tahun dulu dah. Maknanya agama mana yang benar? Agama Islam. So kalau Islam tu agama yang benar, kenapa tak kembali kepada Islam? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan. Jadi kita orang Gunung Panjang ni kenalah apa macam tu. Kembalilah kepada Allah balik semula. Yang banyak dah tinggal arahan Allah, suruhan Allah Ta'ala, jom kita kembali. Jom kita ingat ayat-ayat Allah balik. Jom kita penuhkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala balik. Bila dah habis dah musim PKP ni, sama-sama kita imarahkan rumah Allah ni, Masjid Gunung Panjang kita ni. Tuan-tuan, itu yang sedikit saya nak bagi kepada tuan-tuan tentang
apa yang kita alami dalam tempoh 2-3 bulan ni. Tak lain dan tak bukan, semua hendak kenalah kita meneliti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala boleh buat lagi sekali tak COVID-19 ni? Boleh buat kalau dia nak. Sebab tu dia test kita. Allah Taala bagi penyakit ni, dia nak tengok kita kembali tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada lagi yang menentang-nentang ayat Allah, yang menentang-nentang Allah Ta'ala, yang menghina Islam, yang menghina Nabi Muhammad, yang tinggalkan arahan Allah, buat larangan Allah Ta'ala, boleh jadi Allah Ta'ala akan jadikan balik semula musibah ni. Kalau dia mahu. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasihan kita tengok kawan-kawan kita yang niaga, yang tidak ada pendapatan yang tetap, hilang mata pencarian dan sebagainya. Nampak? Hanya kerana musuh kita ni ataupun makhluk Allah ni yang bernama kuman, yang saiznya sangat-sangat halus, 0,000,000 perpuluhan sekian nombor. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Jadi hari ini kedatangan saya bukan nak buka kitab sangatlah. Ya. Jadi insya-Allah bulan depan kita boleh start kitab balik. Cuma hari ini kuliah kita hanya bersifat rambang saja. Tak lama pun ya. Nanti syak nanti kita kena berhenti 8.48. Saya dah khabar dah dengan abang jenal kita, mana abang jenal tadi? Kalau saya tak berhenti, hantar kad kuning kat saya. Kali kedua tak berhenti, kad merah terus. Ya. Sebab saya ni kan dah lah lama tak pakai mikrofon ni lah. Kan? Tengok mikrofon tu mbak. Ni baru ke? Oh, saya mula-mula rasmi lah. Ya, kapet pun baru. Alhamdulillah. Konon. Baik, tuan-tuan, saya cuba baca satu ayat Quran yang mudah-mudahan kita boleh ambil penghayatan dan ambil iktibar. Balik ni tuan-tuan boleh cek dalam kitab tafsir tuan-tuan sendiri, surah Al-An'am ayat 144. Surah Al-An'am ayat 125. Ya, Al-An'am 125. Apa Tuhan kata? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alu Allahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul 'azim. Tuhan kata apa ni tuan-tuan? Di dalam surah Al-An'am ayat 125. Tuhan kata faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Ta'ala mengkehendaki dia ni dapat hidayah, dia ni dapat petunjuk. Petunjuk tu apa? Tuan-tuan lah. Tuan-tuan datang masjid ni kerana apa? Tuan-tuan datang masjid ni, apa yang menyebabkan tuan-tuan boleh ke masjid ni? Orang bising dengan menteri agama kita, Datuk, bila nak bagi kami ke masjid? Bila nak kami ke masjid? Kami rindu nak sembahyang jemaah, kami rindu nak berkuliah, kami rindu nak sembahyang fardu berjemaah. Ada orang buat ada. Lagi elok PKP, lagi lama PKP, lagi tak payah kita sembahyang ke masjid. Tuan-tuan jadi rindu nak ke surau, tuan-tuan jadi rindu nak ke masjid. Ya Allah, rindunya aku nak sembahyang masjid. Ya Allah, rindunya, tapi apakan daya, aku tak boleh. Ada orang dia langgar juga PKP tu tuan-tuan. Kan di Pari Bontar tu kena saman 1,000 orang. Masa tu kan tengah dahsyat COVID-19. Time-time PKP tu baru dikuat kuasa. Dia mau pergi juga, langgar juga arahan tu. Lantak lah, biarlah kena bayar 1,000 tu kata. Yang penting aku nak semayang di rumah Allah. Dia tunjuk degil dia tu. Pasal apa jadi macam itu? Tuan-tuan yang boleh ke masjid, ke surau ni, kenapa jadi macam tu? Adakah sebab tuan-tuan ada kenderaan boleh ke masjid? Tak. Di luar sana berapa ramai lagi banyak kenderaan lagi besar daripada kita. Tak ke masjid pun. Kita Honda 70 je. Tahu Honda 70? Motor kita Honda 70.
Di luar sana tu Honda CR-V tak mandang masjid. Bukan nak kata orang pakai Honda lah, ya. Ada rasa. Kita pakai Honda 70 aja. Motor yang kita keluar masuk kebun tu bawa tandan pisang, bawa mutan, bawa manggi, bawa derian. Ini kata tak ada zaman, tapi derian ada kan? Ni kamu panjang tadi. Tak apa. Jamuan tak ada tak apa. Durian jadi. Selorok bah. Ya. Muslimina muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata kita boleh pergi rumah Allah, masjid Allah Taala ni sebab kita ada kenderaan, tuan-tuan ada kenderaan. Itu jawapan yang bohong, jawapan yang salah. Kita jalan kaki je ke masjid, kita naik gerek je, kita naik basikal aja. Orang lain lagi besar-besar keretanya. Tak boleh. Ataupun ada orang kata, Ustaz, saya boleh ke masjid kerana saya ada masa lapang, saya dah pencen, saya boleh ke masjid ke surau. Salah. Di luar sana berapa ramai yang lebih pencen daripada kita, lebih awal pencen daripada kita, punya masa yang lapang pun tak boleh. Tak nampak muka juga ke masjid. Ada pula yang kata, sebab saya ni sehat Ustaz, sebab tu saya boleh pergi masjid. Salah. Kerana di luar sana ada yang lebih sehat daripada kita. Kita paling tidak pun tuan-tuan, adalah juga sakit 2-3 sakit. Ni yang menyandar ni adalah sakit. Tinggal. Ni kejap lagi yang berlutut, yang apa nama, tu mulalah. Yang bersela tu mula menunjuk kaki. Tak apa. Jangan beralih pula, tak payah. Saya bukan marah pun. Tak apa, sadar. Saya faham. Tuan-tuan ada masalah belakang. Tuan-tuan ada masalah lutut. Sakit kita ni. Tapi boleh hari-hari ke masjid. Ni, balik-balik muka sama ni. PKP ke tak PKP tu, orang itu. Pakcik ni, Pakcik Nayan dah tahu dah tempat duduknya. Jangan ambil tempat aku. Tiang ni dia yang punya, jangan ambil. Ni aku punya. Kenapa kita bukan nak kata kita baik sangat. Tak, kenapa kita jadi macam tu? Sebab itu Allah Taala kata, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah Taala nak bagi hidayah kepada dia, petunjuk kepada dia, Allah Taala bagi cerah hati dia untuk terima Islam. Apa saja nasihat agama senang dapat. Tak ada lawan-lawan, tak ada bantah-bantah. Apa agama kata, sami'na wa ata'na, dengar dan patuh. Apa ustaz kata, apa agama kata, apa alim ulama kata, dia jerap dalam dada ni, cerah masuk, senang terima. Ada pula sampai satu masa pula kita bila kita bercakap soal akhirat, soal api neraka, soal azab kubur, menitis air mata. Allahu akbar. Saya pernah tuan-tuan. Pernah sekali saya mengajar di kuliah subuh di Tambun. Dia dah pencen dah. Di Tambun tu masa tu di kuliah subuh tu. Saya gasak jemaah ni dengan hadis-hadis yang bercerita tentang azab orang yang makan duit haram. Saya pun baca, manis tara sauban bi'asyarati darahim wa fi samanihi dirhamun haram lam yaqbalillah salatahu ma dama alaihi dzalika saum au kama qala. Siapa yang beli pakaian yang pakaian itu harga dia RM10, 10 dirham, RM10. Wa fi thamanihi dirhamun haram. Dalam RM10 itu ada sekopang 2 duit haram. Kita ada RM10, ada RM1 2 duit haram. Datang daripada curi, samun ke, judi ke, rasuah ke, pecah amanah ke, duit haram. Campur sekali dalam RM10 tu, maka duit yang telah bercampur dalam duit RM10 itu, duit haram itu, telah kita beli pakaian. Yang mana pakaian itu kita bawa dalam semayang.
Duit RM10 yang ada sekopang dua duit haram tu, kita pun beli apa? Kita beli kain pelikat. Kita beli apa? Beli tudung. Kita beli apa? Beli baju Melayu. Kita beli apa? Kita beli jubah. Kita bawa jubah, bawa baju Melayu, bawa kain pelikat tu, bawa untuk solat. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, lam yaqbalillah, Tuhan tak terima solat dia. Madama alaihi zalika saum, selagi mana dia pakai pakaian itu ketika solat. Duit curi itu digunakan beli baju, duit rasuah tu digunakan beli kain, duit riba, duit apa yang tak elok dan sebagainya ni dibeli pakaian, yang pakaian tu kalau dibawa dalam solat, Nabi kata lam yaqbalillah, Tuhan tak terima solat dia. Madama alaihi zalika saum, selagi mana dia memakai pakaian itu ketika solat. Allahu akbar. Ini baru beli baju. Baju kita beli tu pula guna duit haram. Tak apalah kalau sekiranya baju itu kita beli guna duit haram. Kita tukar baju, pakailah baju yang beli pakai duit halal. Atau yang masuk dalam temolok kita ni, kalau duit haram tu masuk dah dalam perut kita, masuk dalam temolok kita. Duit rasuah, duit tipu, duit curi, duit judi, apa semayang dia pun Tuhan tak terima. Saya baca hadis tu tuan-tuan pada kuliah subuh. Habis kuliah subuh, orang lain semua dah pergi dah kat balai lentang tu makan apa semua. Ada satu orang tua ni, satu orang pakcik ni, dia dah pencen dah berumur. Dia tahan saya. Ustaz, jangan keluar dulu. Bahaya pula. Tak balik dah aku. Ustaz mana tahu cerita saya? Pula. Cerita apa pula pakcik? Itu yang Ustaz cakap tadi tu tentang duit apa? Oh, dia peluk saya. Oh, ingatkan nak pukul saya. Dia peluk saya. Ustaz, apa Ustaz kata tadi Ustaz saya buat semua Ustaz, ya Allah, Ustaz macam tembak saya. Saya tahu dah ni jenis serabut punya orang. Yalah, sebelum pencen, mana nak datang masjid surau. Sebelum pencen, kerja macam-macam. Yang kerja polis, yang kerja askar, yang kerja custom, immigration, penguat kuasa, itu ini ke apa semua. Bila dah pencen, baru nak jinak ke masjid, ke surau. Kebetulan pula surau yang dia masuk itu pula hari-hari ada kuliah. Kuliah tu pula masing-masing bawa ustaz. Ustaz pula masing-masing bawa machine gun. Nembak aja. Faham? Ada ustaz bawa machine gun, ada ustaz bawa bazooka, ada ustaz bawa peluru kebal, kereta kebal, ada ustaz bawa AK-47. Kenalah jemaah tu. Dan ustaz ni dia tak tahu apa pun berlaku pada jemaah, tapi jemaah dah kena. Itu menandakan Allah Ta'ala hantar ustaz tu untuk tarbiyah kita. Jadi jangan marah ustaz tu. Ada orang dia, ya Allah, bila ustaz tu cakap, ustaz tu tak cakap, dia pun dia terasa. Akhirnya dia pun ban ustaz tu, tak boleh mengajar dah ustaz tu kat surau tu. Ustaz tu tak tahu apa pun cerita dalam masjid. Allah Ta'ala yang hantar ilham ke dada ustaz tu. Ustaz tu pun cakap secara rambak, tak tuju siapa-siapa. Jadi kalau siapa yang kena tuan-tuan, anggap itu tanda Tuhan nak tarbiyah kita. Macam saya lah. Saya pun tak tahu apa yang berlaku pada pakcik ni. Saya hanya tahu saya nak cerita pasal azab Allah. Allah orang yang makan rasuah. Azab Allah orang yang makan duit haram dan sebagainya. Ya Allah, satu orang dah kena tuan-tuan. Saya kata banyak kali, saya datang daripada Gopeng, bukan nak tipai orang. Kalau daripada Gopeng, saya datang Gunung Panjang, nak serang orang, nak tipai orang, nak condemn orang, nak kritik orang, saya tak boleh pahala malam ni. Niat saya nak mengajar. Niat saya nak tarbiyah. Tapi kalau kena badang hidung, padan muka. Kan? Itu menandakan Tuhan nak nasihat kita, tarbiyah kita. Jadi Pak Haji kita ni, saya tak tahulah dia kerja apa. Ataupun apa yang dia dah buat.
Tiba-tiba dia terasa sangat apa yang saya cakap, hadis yang saya sebut tadi itu. Dia tahan saya. Ingatkan dia nak pukul saya. Mana ustaz tahu cerita saya? Saya tak tahu cerita, saya main cakap aja. Lepas tu dia peluk saya. Ya Allah, takutnya saya ustaz, apa ustaz cerita tadi, saya pun tak tahu ustaz, selama saya makan gaji ni banyak duit haram ke banyak duit halal. Saya tahu dah. Tahu dah, ini jenis rabut ni. Dulu sebelum pencen, kerja macam-macam. Bila dah pencen, semua dalam masjid. Kan dalam masjid ni macam-macam ahli ada. Macam-macam spesies ada kan. Ada yang pencen polis, ada pencen immigration, ada pencen guru besar, ada pencen pegawai bank, ada pencen itu, pencen ini kah, apa semua. Masuk dalam masjid, jadi orang biasa balik lah. Bila dah pencen, jadi orang kampung, jadi orang biasa balik. Akhirnya bila kita gasak dia dengan hadis-hadis Nabi SAW, maka dia terasa apa yang dia buat. Itu petanda Allah Ta'ala nak tarik kita jadi baik. Tanda-tanda Allah Ta'ala masih peduli kita, masih sayang kita. Allah Ta'ala antaranya, Allah Ta'ala hantar seseorang nasihat kita, tarbiyah kita. Allah gerakkan hati Tuan Guru tu untuk cakap sekian. Satu orang dah kena. Itu tanda Tuhan nak bagi kita jadi baik. Tuhan nak bagi kita ini tarik handbrake supaya kita ni tidak berterusan dengan maksiat kita, tidak berterusan dengan dosa-dosa besar kita. Tiba-tiba bam sekali kena. Selama ni bini kita nasihat kita tak peduli, anak-anak kita nasihat kita tak peduli, kawan-kawan kita nasihat, udahlah yuk jangan berjudi lagi, kita tak peduli. Tiba-tiba kena satu orang nasihat kita, ustaz contohnya. Dengan asbab ustaz itu Allah Ta'ala turunkan hidayah kepada dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada dia, Allah Ta'ala bagi lapang dada dia untuk terima Islam. Mudah terima nasihat. Bila orang nasihat, mudah dengar kata. Tak ada lawan-lawan, tak ada terpelanting balik semula nasihat. Wa man yuridillahu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqa. Tapi kalau siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak bagikan dia sesat, siapa-siapa Allah Ta'ala nak jadikan dia berterusan sesat, langsung tak dapat hidayah, langsung tak dapat petunjuk, langsung berterusan dengan maksiat yang dia buat, Tuhan kata apa? Ya ja'al sadrahu dayyiqan. Allah Ta'ala akan jadikan dada dia sempit terima Islam. Tak boleh terima langsung kebenaran. Kalau orang nasihat, kalau orang cakap, semua nak lawan. Pergilah. Kamu ingat kamu tu baik sangat, bagus sangat nak nasihat aku. Kamu pun lebih kurang sama macam aku dulu. Kalau nak ceramah di masjid lah. Oh, itu petanda orang itu hatinya sempit. Hatinya tak terbuka langsung nak terima Islam. Walaupun Tuhan dah tunjuk kebesarannya, Tuhan dah tunjuk COVID-19, Tuhan dah tunjuk banjir besar, Tuhan dah tunjuk angin kencang, Tuhan dah tunjuk macam-macam bencana, musibah, masih tak mau tunduk dengan Allah Ta'ala, masih nak lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni habis COVID-19 ni, agak-agak ada tak lagi yang menghina Islam? Ada lagi tak golongan-golongan ni? Ada. Pijak Quran, koyak Quran, sapu kat ponggok. Itu yang berlaku sebelum ni. Nampak? Hina hukum Allah, hina ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lukih Nabi Muhammad tu macam ni dan sebagainya. Hina. Tengok bagaimana Tuhan balas perbuatan dema. Kita tak payah balas, Allah yang balas. Dah macam-macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk kebesaran dia, azab dia, musibah dia. Semua tak boleh nak berubah. Itu petanda Allah Ta'ala jadikan hati dia sempit untuk menerima Islam. Pasal apa? Pasal Tuhan nak jadikan dia ni berterusan jadi sesat. Ada setengah orang bila Allah Ta'ala tunjukkan kuasa dia, beriman, berubah dia, menangis dia. Ada orang Allah Ta'ala tunjuk macam-macam pula tanda kebesaran dia,
langsung tak mau beriman, bongkar sombong dia. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah apabila dia mendengar Islam, dia mendengar nasihat agama, dia mendengar kuliah-kuliah, hati dia sesak seperti mana dia sedang menaiki langit. Pasal apa Tuhan kata macam tu? Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah seperti mana orang yang tengah menaiki langit. Tak ada oksigen langit. Langit kan tak ada oksigen. Bila kita dah lepas lapisan atmosfera, tak ada oksigen, sesak nafas kita. Macam itulah orang yang bila dengar nasihat agama, kalau hati dia sempit, kalau dadanya sempit, dia dengar nasihat agama, dia meluap. Dia dengar nasihat agama, dia marah. Dia dengar nasihat agama, teguran-teguran agama, dia nak melawan, dia nak membantah dan sebagainya. Itu petanda Allah Ta'ala tak nak bagi dia hidayah. Tuhan bagi dia berterusan dalam keadaan sesat. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kazalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kesiksaan kepada orang yang tidak beriman. Nampak tuan-tuan? Kalau sekiranya di dunia Allah Ta'ala dah bagi siksa macam tu. Siksa dalam bentuk apa? Tak boleh hidayah Allah. Apa tak lagi dia ni, bagaimana keadaan hidupnya nanti di alam barzakh. Bagaimana keadaannya nanti di alam akhirat. Alam barzakh tuan-tuan, banyak kali kita dah sebut. Nabi kata apa? Kalau kita jadi orang yang beriman, Nabi kata فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنِ qala lahul qabru ahlan wa marhaban. Apabila masuk mayat yang beriman ke dalam kubur ni welcome kita. Kubur ni mengalu-alu kedatangan kita. Kalau kita pilih jadi orang baik. Ahlan wa marhaban, selamat datang, welcome. Ama in kunta la ahabba man yamshi ala zahri ilai. Bukankah Mika ni dulu, bukankah kamu ni dulu orang yang paling aku sayang, orang yang paling aku cinta, orang yang paling aku suka? Nah, main-main tuan-tuan, kubur boleh cakap dengan kita. Percaya tak percaya? Percaya? Ada kenapa mata tu kecil besar? Macam tak percaya? Ya, Ustaz ni cakap berdoa, betul. Ini hadis. Kan kita dah sebut dah di dalam surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ayat yang keempat. Pada hari kiamat itu Allah Ta'ala menyuruh bumi berkata-kata. Pada hari kiamat itu bumi akan berkata-kata, tanah akan bercakap, tiang akan bercakap, tempat kita bersela tu dia bercakap, tempat kita menyandar bang, dia akan bercakap, ya Allah, pada hari sekian, dia ni ada dengan saya, dia ni sandar belakang depan, dia ni bersandar dengan saya, dia ni memang beribadat kepadamu. Maksudnya seluruh tempat-tempat yang ada di muka bumi ini, tempat kita berpijak, tempat kita duduk, tempat kita sandar baring dan sebagainya, semua akan bercakap kepada Allah Ta'ala, menjadi saksi kepada Allah atas perbuatan kita. Kalau kita buat baik, dia kabur kita buat baik. Kalau kita buat jahat, dia kabur kita buat jahat. Bi anna rabbaka awhalaha. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala yang menyuruh bumi itu berkata-kata. Sebelum padang mahsyar berlaku, maka dikubur pun Allah Ta'ala izinkan juga bumi berkata-kata. Allah Ta'ala izinkan kubur tu cakap. Kita tak dengar tuan-tuan. Ini yang dengar ni antara orang yang dah mati dengan di alam barzakh. Fa idza dukhila al-'abdul mu'min qala lahul qabru a'lan wa marhaban. Kalaulah yang masuk, yang check in ke hotel Batu Dua ni. Tak jumpa tuan-tuan hotel Batu Dua, kubur boleh. Kalau yang check in itu adalah orang yang beriman, kubur kata apa? Ahlan wa marhaban. Welcome. Selamat datang. Ama in kunta la ahabba man yamshi ala zahri ila. Bukankah kamu ni dulu orang baik-baik? Kamu sembahyang, kamu puasa, kamu zakat, kamu haji, kamu ke masjid, kamu ke surau.
Kena lantik AJK pun ke masjid, kena buang daripada AJK pun ke masjid tu orang. Ada orang bila dah tak ada jawatan mengajuk, hiduplah aku nak ke masjid tu. Haram dia nak ingat kat aku. Baiklah awak ke surau. Ngaju. Ini buat kerja ni kerana jawatan ke kerana Allah? Kalau kerana Allah, ada jawatan ke tak ada jawatan, buatlah kerja. Jangan kerana ada jawatan dia baru nak buat kerja. Bukan masjid lain, ni masjid lain. Masjid bukan masjid ni, masjid lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fa iswalituka al-yawm fasatara sani'i bika. Dulu kamu jadi orang elok, jadi orang baik. Dulu kamu berkuasa ke atas aku. Hari ini aku pula berkuasa atas kamu. Fasatara sani'i bika. Tunggulah sekejap, apa aku nak bagi ke kamu. Fayuftahu lahu abwabul jannah. Fayattasi'u lahu madda basari wa yuftahu lahu abwabal jannah. Maka kubur pun Allah Ta'ala kata, Nabi kata, dapat perintah daripada Allah. Wa yuftahu lahu, fayattasi'u lahu madda basari wa yuftahu lahu abwabal jannah. Maka kubur pun melapangkan ruangnya selapang-lapangnya, seluas-luas mata pemandangan. Wa yuftahu lahu abwabal jannah, dan dibuka pintu syurga untuk dia. Itu kalau kita memilih jadi orang yang beriman. Tapi kalau memilih jadi orang yang maksiat, orang yang tak ingat Allah, apa jadi? Nabi kata apa? Fa iza dufinal abdul fajir awil fasik. Apabila yang masuk ke dalam kubur ni nanti orang fajir, orang fasik, orang tak beriman, orang kaki maksiat kepada Allah, qala lahul qabru, berkatalah kubur padanya, la a'lan wa la marhaban, tidak ada kata-kata haluan untuk kamu, no welcome for you. Kubur pun tak halu kita. Kubur pun tak welcome kita. Kubur pun tak mandang kita. Kubur pun tak ingin nak tengok kita. Ama in kuntala, diam dulu. Sabar, ada masa kecederaan kan? Seminit tu. Ama in kuntala abghada man yamshi ala zahri ilai. Bukankah kamu ni dulu orang paling aku meluat, aku benci? Itu kalau kita memilih jadi orang jahat. Tak semayang, tak puasa, tak zakat, tak haji. Oh, mencuri pula. Bukan setakat rumah orang dicuri, rumah Allah pun dicuri. Hari tu kan PKP. Mana datang masjid? Dema datang. Tapi bukan datang nak semayang. Datang nak wafak. Datang nak khutbah tu. Tabung suruh, tabung masjid. Ya Allah, kasihan. Macam awak lah. Musim PKP ni kan, pisang banyak depan rumah tu, awak tanam pisang. Jadi alhamdulillah lah tengok pisang tu, ini sehari dua ni aku sunat kamu ni. Pisang berangan bang. 9 sikat, 10 sikat. Panjang. Allah seronoknya. Tapi yalah pisang ni kalau kan potong awal benar muda lagi. Tunggu dia tua sikit, masak sikit. Ingatkan lagi 2-3 hari nak potong lah, nak sunat. Besok lepas zuhur tengok dah disunat dulu. Dah disunat dulu. La ilaha illallah. Aku baru cakap dengan kamu semalam, udah bersunat kamu. Batangku tak ditebangnya, tandang punya ditebang. Tak boleh buat apa lah, tak ada rezeki. Nak buat macam mana? Muslimin dan muslimat ada rahmati Allah. Golongan-golongan yang berdosa ini kubur kata apa? Ama in kuntala abghada man yamshi ala zahri ilai. Bukankah kamu ni dulu orang jahat masa di dunia? Wa iswalitu kalyam fasatara sani'i bika. Dulu kamu berkuasa ke atas aku. Waktu kamu berdiri atas aku, duduk atas aku, baring atas aku, hidup dan berlari atas aku, kamu boleh buat macam-macam atas aku. Sekarang bila kamu masuk ke dalam perut aku ni, aku pula berkuasa ke atas kamu. I'm in charge now. Kubur cakap, aku pula berkuasa ke atas kamu. Aku pula boleh buat macam-macam ke atas kamu. Maka Nabi kata fayaltahimu alaih wa yakhtalifa Allah. Maka kubur pun dapat arahan daripada Allah. Iltaim alaih, bersedahinglah kamu dengannya. Rapat.
kuburnya bersedaging dengan orang yang tak beriman. Maksud bersedaging ni maksudnya apa tuan? Bersepati. Tuan bila tengok daging beku tu kan sekali tulang kemulang, dia cantum sekali. Begitulah kubur menghimpit orang-orang yang tak beriman ni, bersedaging dengan depa ni, dengan dema ni, wa yakhtalifa adla', sehingga berselisih tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kirinya. Nabi memasukkan jari kanan, isyarat bahawa itu adalah rusuk kanan. Dengan jari kiri, itu adalah rusuk kiri. Nabi memasukkan di hadapan sahabat ni. Nabi tunjuk bagaimana keadaan rusuk kanan dan rusuk kiri itu berselisih. Nabi memasukkan tangan kanan, jari kanan dan jari kirinya antara satu sama lain. Itu akibat kalau kita memilih jadi orang yang tidak beriman kepada Allah, melawan Tuhan. Jadi syukur Allah. Syukur kepada Allah kerana sampai hari ini Allah Ta'ala terang hati kita, sentiasa nakkan Islam. Dengar aja azan, ambil wuduk, terus ke masjid rumah Allah. Ada kuliah, kita akan hadir, kan? Ada jamuan, tak ada jamuan pun tetap hadir. Kan? Lepas tu pula sentiasa nak baca Quran. Rasa teringin nak baca Quran. Rasa bersalah kalau tak sedekah satu hari. Rasa bersalah kalau tak semayang ke masjid. Rasa lain macam kalau tak dapat semayang berjemaah. Itulah petanda Tuhan dah tarik kita sebagai golongan yang dapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah elok-elok tuan-tuan. Kalau hilang perasaan tu, keadaan itu payah nak dapat balik. Kan? Macam mana kita hari ini? Dulu kita tak macam tu kan? Dulu orang azan hayya 'alas solah, buat nohin aja. Buat tak tahu. Yang main takraw tetap main takraw, yang main dam tetap main dam, pergi haji banyak kali dah. Masjid tidak juga. Patutnya dam haji ni tuan-tuan, saya nak suruh mufti haramkan. Sebab dia ngalang orang pergi haji. Mana boleh ngalang orang pergi haji? Orang nak pergi haji dia halang, orang nak pergi haji dia halang. Itu tak macam mana? Haram. Tapi kita hari ni alhamdulillah tak macam dulu dah. Kita hari ni dengar je panggilan tu, hayya 'alas solah. Ya. Tinggal cangkui, tinggal skop, tinggal segala mesyuarat, tinggal segala kerja ke masjid surah. Cantik dah tu. Dan kita doa pada Allah supaya sampailah kita tutup mata keadaan kita macam. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, yang baik datang daripada Allah, tak baik silap saya. Tengok majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi